Namun bagi mereka yang istiqamah membaca surah Al-Mulk, ada orang kata ustazah saya ni nak baca, bila start je baca berapa ayat kro tertidur. Tapi kalau buka telefon tegang balik mata tu, tak jadi nak tidur. Baca Al-Mulk tidur, baca Al-Mulk tidur. Mujarab sungguhlah ustazah, baca Al-Mulk ni memang dia mudahkan kita tidur. Kalau ngantuk baca lepas isyak, baca lepas maghrib, InsyaAllah takkan tinggal. Lepas maghrib terus baca surah Al-Mulk. Boleh ke? Tak ada masalah, baca terus. Oh, ingatkan kena baca sebelum tidur, lepas baca terus tidur. Tak adalah macam tu ibu-ibu sekalian. Yang penting baca pada setiap malam sebelum kita nak tidur. Ataupun lambat lagi pun tak apa. Lepas maghrib, dah solat maghrib, waktu tu senang nak buat ibadah. Sebab apa? Nak tunggu isyak. Kalau lepas isyak, dah bagi salam, dah nampak mata dah kuyu, macam dah tutup cerita dah buat ibadah. Tapi antara maghrib dengan isyak, waktu tu waktu kita segar nak buat apa pun ibadah. Jadi insya-Allah cuba baca tu tulisan akhir tu. Jika berdoa dan baca surah Al-Mulk pun malas dan berat untuk istiqamah, masihkah berangan untuk dapat husnul khatimah dan selamat daripada azab kubur. Kapal tidak akan berlayar atas darat, beras tak akan jadi nasi jika tak ditanam. Kita cakap nak makan nasi ni habis tu dah masak belum berasnya, dah tanak belum? Tak tanak. Saya nak tanya, boleh makan tak nasi tu? Tak boleh lah. Kita ni ya Allah berikanlah aku husnul khatimah selamat pada azab kubur, berdoa. Tapi mana usahanya? Nabi dah bagi tahu, Nabi sayangkan kita, Nabi sangat takut kita diazab dengan azab kubur. Nabi bukan suruh buat benda berat-berat, baca surah Al-Mulk kadar biasa 10 ke 15 minit saja. Tetapi hikmahnya sangat besar, selamat daripada azab kubur. Ketika itu tak ada siapa boleh tolong kita, suami ke anak ke siapa-siapa pun. Tetapi surah Al-Mulk dia datang dalam bentuk perlindungan. Sekiranya ada malaikat nak azab, nak pukul, nak palu, tapi surah Al-Mulk telah melindungi. Sekiranya kubur itu nak melakukan himpitan, surah Al-Mulk akan melindungi. Ketika itu tidak ada apa-apa lagi. Jadi subhanallah, mudah-mudahan buku ini kadang-kadang anak cucu kita kalau cakap saja tak baca, dan kita tak tahu siapa mati dulu. Kita balik ujung minggu anak-anak berkumpul, ada nenek atuk dia suka manjakan anak cucu lah. Dia seronok cucu balik rumah atuk nenek. Nenek beli mainan, nenek beli makanan. Nak makan apa? Nenek beli. Kau main lagi. Esok bila kita meninggal dia akan ingat, tengok kat nenek bila tengok cekedis ni, tengok kawan bila tengok mainan ni. Jadilah nenek yang berilmu sikit, ilmu banyaklah kalau boleh. Mari sini Wan nak cerita sikit buku Ustazah Asma ni. Akan main sempat kempen tu. Nenek nak bagi tahu ni hadis Nabi ni, cerita ni. Kubur boleh ni baca surah Al-Mulk. Pembaca surah Al-Mulk bila dalam kubur surah itu masih lagi kedengaran awal sampai akhir. Allahu Akbar. Sekarang pilihan di tangan kita, nak tak kubur macam tu? Nah, jadi apa yang kita boleh buat dan memang mampu buat, tinggal lagi tak mahu je, malas. Baca lepas surah Al-Mulk, jangan tinggal. Subhanallah, ada atuk yang bijak. Bila balik je nenek bijak, mari sini nenek nak dengar baca Al-Fatihah. Mari sini atuk nak dengar baca An-Nas. Walaupun ulang yang sama, tak ada yang lain-lain. Sebab atuk nenek hafal yang tu je. Al-Fatihah 3 kul, lebih tak boleh. Subhanallah, saya nak bagi tahu kan, arwah ayah saya dah meninggal dunia, ya. Dalam 2 tahun cukup bulan Ramadan. Meninggal 10 Ramadan pada malam Jumaat. Pada 2 tahun yang lepas cukup bulan Ramadan ni 2 tahun. Allahu Akbar. Tapi antara yang anak saya suka sebut, teringat dekat Tok Ki. Sebab Tok Ki selalu suruh baca Al-Fatihah. Teringat dekat Tok Ki. Yang dia ingat adalah ilmu yang dia dapat. Padahal Tok Ki dia belanja kat aiskrim bila balik kampung. Belanja juga makan tu makan ni. Tapi dalam bab ilmu, dia jadi ingat. Tok Ki selalu tanya sifir. Kadang sifir 2 kali 2 berapa? 4 kali 4 berapa? Saja dengan budak-budak. Tapi kadang kita hanya berikan kenangan apa? Bab-bab dunia sahaja. Apa salahnya jadi buku yang ringkas ini ataupun buku apa-apa?
Ni Wan nak cerita ada kisah Abu Damdam ni. Cuba cari, saya tak ingat bab ke berapa, kisah sedekah yang telah diterima oleh Allah. Sedekah Abu Damdam. Nanti cari dalam ni. Yang mana dia bukan sedekah dengan wang ringgit, bukan sedekah dengan harta, sebab dia miskin, tak ada sebiji kurma pun. Tapi Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril, sedekah Abu Damdam Allah telah terima. Dia hidup lagi, Allah dah beri perkhabaran sedekahnya diterima oleh Allah. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, terakhir sungguh-sungguh ni insya-Allah, bateri pun dah habis ya tuan. Dah 11.10. Cuba buka muka surat. Saya pun baru nak cari ni. Sebelum ni ada yang bertanda. Baca, buka muka surat 96. Muka surat 96. Hadis di bawah, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bala berterusan akan menimpa orang mukmin, ujian berterusan akan menimpa orang mukmin, lelaki dan perempuan, sama ada pada dirinya sendiri, anaknya atau hartanya, yang menyebabkan dosa-dosanya sentiasa gugur, sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak mempunyai apa-apa dosa. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, dosa ni ada titik hitam di mana? Di hati. Kalaulah dosa boleh dikesan, ada alat boleh mengesan dosa, dan alat tu dipasang di pintu-pintu masjid. Agak-agak imam berani tak nak masuk masjid ni? Tak berani. Kita semua berani tak nak masuk? Tak ada orang nak masuk. Masuk baru olo je, wi wong wi wong wi wong. Allahu Akbar. Tapi dosa ni tak nampak. Allah sembunyikan aib kita. Elok je muka macam lawa, cantik, macam soleh-solehah belaka. Tapi bayangkan kalau dosa itu bukan titik hitam tu di hati, tapi pada muka. Sekali ngompat 1, 2 kali ngompat 3, agak-agak dah penuh belum titik hitam. Penuh, tak ada ruang. Malahan bertingkat-tingkat. Maksudnya tebal. Sebab apa? Bab mengumpat saja kita dah mengumpat beribu-ribu orang dah. Ke puluh ribu tak tahulah. Daripada sekolah menengah start balik. Masuk universiti ngumpat kawan-kawan, ngumpat cikgu, ngumpat kawan-kawan, ngumpat cikgu, mengata kawan sama kuliah, mengata pensyarah. Bila dah nikah mengata ipar, mengata adik-beradik. Bila ada jiran mengata jiran. Bila dah jadi AJK tu, AJK ni macam-macam. Musim pilihan raya semua musim mengumpat besar-besaran. Bukan aib dan sebagainya. Tapi tengok ada beza. Ada aib boleh dibuka dalam hal yang tertentu. Ini menurut Imam Al-Ghazali tu cerita lain. Tapi nak sebutnya bab mulut lidah saja dah penuh sangat dah dosa kita. Cuba bayangkan satu hari kita sakit kepala. Sakit kepala. Lepas tu nampak titik hitam kat muka tu jatuh. Agak-agak kita sabar tak sakit kepala tu? Sabar. Cucu pun bawa. Wan, nenek makanlah Panadol ni. Tak payahlah. Tak nampak ke dosa Wan tengah gugur ni? Contohlah, kalau dosa tu kita boleh nampak berguguran, kita akan kuat menanggung ujian. Tapi disebabkan itu alam ghaib. Tapi ini janji Allah berdasarkan hadis Nabi. Orang mukmin akan diuji. Tak diuji dirinya direct, diuji melalui suami. Tak diuji melalui suami, melalui anak. Tak uji melalui anak, melalui harta. Akan dia uji. Supaya lalu akan digugurkan dosa.
maka dengan itu dia akan kembali kepada Allah daripada dengan keadaan dibersihkan Allah dosa-dosa. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah. Satu peristiwa berlaku, di hadapannya ada seorang lelaki soleh meninggal dunia dalam keadaan dahsyat, dimakan binatang buas, perutnya terkeluar. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa orang baik selalu ujiannya berat-berat?" Lalu Allah menjawab, "Sesungguhnya dia sa'alani darajah, dia meminta daripadaku satu darjat kedudukan. Namun kerana amal solehnya, ibadahnya tidak menyampaikan dia kepada kedudukan yang dia minta, maka ujian tersebut telah menyampaikan kepada darjat yang dia minta." Kita minta darjat apa di sisi Allah? Ahli jannah. Sebagai ahli syurga, ini darjat yang sangat tinggi. Kita nak masuk syurga Allah. Apabila Allah melihat kita ini sangat berat, nak bangun malam, nak baca Quran, tak dapat sejam, setengah jam dah ngantuk, dah menguap-nguap dah. Zikir, semua berat, sedekah lagi berat. Lalu Allah nak memberikan kita syurganya, maka Allah berikan kita ujian demi ujian. Kalau kita nak masuk syurga Allah tak mampu melalui jalan ibadah, maka kita tidak boleh ada pilihan melainkan melalui jalan ujian. Kalau jalan ujian pun tak nak, kita nak jalan mana? Sedangkan jalan tersebut bukan kita yang buat, syurga tersebut Allah yang buat. Allah Maha mengetahui mana jalan menuju ke syurga Allah. Kita minta 17 kali dalam solat, dalam setiap kali rakaat dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Kita dah minta dengan Allah. Bila Allah lorongkan, sama ada jalan itu sakit, pedih, terseksa, tapi itulah jalan yang lurus, yang akan meluruskan diri kita jadi betul. Tapi kalau Allah nampak kita dah mula leka dengan nikmat begitu begini, Allah beri ujian, kita balik semula ke jalan yang lurus.